TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu. Pika baru sampai ke? Baru je sampai, cikgu. Ya Allah, sesak ni trafik tadi. Haus saya ni, cikgu. Cikgu ada sediakan air pagi ni. Boleh. Dah siap dah dengan cawan sekali. Aha. Cikgu nak suruh Pika rasa dua-dua sekali air. Boleh, cikgu. Haus kan? Haus sangat, cikgu. Yang minum dulu. kenapa Minum dulu. ada berbeza warna turun botol ni, cikgu? Rasa dulu, baru tahu. Okey, rasa yang ni pula. Lega, cikgu. Oh, ada lagi. Oh, okey. Saya cuba. Ada rasa tak? Rasa macam lain macam sikit. ada berbeza lah sikit, cikgu. Tapi nampak macam sama je, cikgu. Sama kan? Apa Sama bezanya? tapi berbeza. Ya, cikgu. Sebab hari ni kita nak belajar berkaitan dengan apa topik kita hari ini? Sumber air ke, cikgu? Ya, kita nak Cikgu, saya nak belajar lebih lanjut lah, cikgu. Okey, boleh. Kita Jom. akan belajar topik hari ini ialah Sumber air. Jom, cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV bagi slot mendengar rendah bersama saya Syafiqah Farahin. Dan hari ini selama 1 jam kita akan belajar mata pelajaran geografi bagi tingkatan 1 dan seperti anda lihat sebentar tadi, profil guru kita pada hari ini yang berlakon dengan Kak Syafiqah tadi, Cikgu Afiza Mat Khalid dari SMK Tunku Ampuan Najihah Negeri Sembilan. Wah, cikgu dari Negeri Sembilan. Sangat cantik berkebaya hari ini, cikgu. Dan tentunya bersama kita dalam studio ini adalah cikgu jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Aida Zainul Azizdin dari SM Pendidikan Khas Vocational Merbuk Kedah. Hai cikgu, apa khabar? Okey, baik cikgu. Dan tentunya dalam setiap kelas mendengar rendah kita ada murid-murid kita kan. Jom kita perkenalkan mereka di belakang saya ini. Hai, salam sejahtera dan Assalamualaikum semua. Cikgu Afiza, boleh tak perkenalkan mereka satu persatu, cikgu? Terima kasih, Syafiqah. Jadi pagi ni kita bersama-sama dengan 4 orang murid daripada SMK Tunku Ampuan Najihah yang kesemuanya perempuan. Kita ada Dayang Umairah. Hai Dayang, apa khabar Dayang? Okey, cikgu. Okay. Kemudian kita ada Umu Sakinah. Hai Umu. Kita ada Yvonne. Hello Yvonne, salam Dan sejahtera. kita ada Balkis pagi ni bersama-sama dengan kita untuk belajar bersama-sama berkaitan dengan sumber air Wah, di kita dah Malaysia. tahu pun tajuk kita kan, cikgu. Jadi, apakah berkaitan sebentar tadi yang kita lakonkan berkaitan dengan kedua-dua air yang saya mencuba tadi dengan topik kita, cikgu? Syafiqah tahu tak berapa persen air dekat muka bumi kita ni? Cuba tengok dekat globe tu. Antara darat dengan yang biru tu, tu laut lah kan? Jadi ada berapa persen air di muka bumi kita, Syafiqah? Cikgu, kalau tengok globe ni macam banyak. Macam dalam 70% macam tu, cikgu? Bagus betul Syafiqah Betul. pagi ni kan. So murid-murid pun dah dapat maklumat. Jadi air di permukaan bumi kita ni ada lebih kurang 70%. Jadi 30% je daratan, selebihnya air. Jadi adakah yang 70% itu ada menjadi sumber untuk kita gunakan sehari-hari? Tentulah cikgu, tapi kan mesti ada sumber lain juga, tapi sumber air lah yang utama kan, cikgu? Betul. Macam Syafiqah minum tadi kan, ada beza kan antara yang tutup botol putih dengan tutup yang biru tu. Betul, cikgu. Beza sangat walaupun ada beza kelihatan kan? sama. Nampak sama. Kedua-duanya air, tetapi sumber tu daripada tempat yang berbeza. Okey. Yang biru tu adalah sumber datangnya daripada semula jadi air mineral. Air mineral, patutlah Dan sedap. yang putih tu adalah daripada sumber minuman kita yang kita masak. Yang tu daripada pipe kita kan, dan kita masak kena minum. Tapi yang biru tu daripada sumber mineral. Jadi kalau Syafiqah ke kedai nak beli air,
Kalau tutup putih itu adalah air minuman, tutup biru ataupun berwarna mungkin hijau, mungkin warna lain. Itu adalah sumber semula jadilah daripada sumber mineral, air mineral semula jadi. Oh, jadi Itu indikasinya bezanya. dari penutup warna penutup botol. Selama ni saya tengok label tu cikgu. Sebab itulah kita nak belajar hari ini daripada mana datangnya sumber air kita. Okey, berkaitan dengan air yang ada di permukaan bumi dan juga air yang ada dalam bumi kita. Terutama kita fokus kat negara kita lah, Malaysia kan. Daripada mana datangnya sumber air Malaysia ni. Dan cikgu juga nak tanya pada murid-murid yang ada pada pagi ni, mengapa kita di Malaysia ni mempunyai sumber air yang banyak? Sebelum kita belajar topik-topik, ada 4 topik yang kita akan pelajari hari ini. Cuba kita tanya, buka pada persoalan pada murid-murid kita pagi ni biar dia terangsang sikit nak belajar. Mengapa Malaysia mempunyai sumber air yang banyak sekali? Cikgu, saya nampak Umu dah mengangkat tangan sebentar tadi. Boleh ke cikgu? Boleh, Umur nak cuba jawab. Silakan Umu. Malaysia kaya dengan sumber air kerana Malaysia menerima jumlah hujan yang banyak. Kira-kira 2,500 mm hingga 3,000 mm. Malaysia juga mempunyai 2 sumber air, iaitu air permukaan dan air bawah tanah. Okey. Terima kasih Umur, bagus jawapan Umur. Sebab tadi Umur beritahu kita di Malaysia ni beriklim khatulistiwa. Iklim khatulistiwa ni menerima hujan yang banyak sepanjang tahun, melebihi 2,600 mm setahun. Banyak. Jadi tu, kita tak ada masalah untuk mendapatkan sumber air tu. Sebab itulah kita ada sumber air sungai, tasik, kita ada air bawah tanah. Itulah sumber air yang ada di Malaysia yang kebanyakannya kita gunakan sehari-hari. Itulah datangnya air mineral, air minuman kita hari ini. Okey, baiklah cikgu. Dan tentunya banyak lagi kita nak belajar cikgu. Ada tak lagi yang kita nak terangkan mengenai sumber-sumber air selain air mineral, selain air minuman? Apakah sumber lain yang menjadi keutamaan dalam kehidupan seharian kita cikgu? Semestinya Syafiqah, memang air itu penting dalam hidup kita kan. Walaupun persen air tu kalau kita tengok tadi 70% di muka bumi ni memang dipenuhi dengan air. Jadi betapa pentingnya air, walau bagaimanapun cikgu nak beritahu bukan semua 70% tu kita gunakan, yang kita boleh gunakan. Contoh, air laut kita tak boleh gunakan untuk minum dan sebagainya kalau di Malaysia. Jadi sumber yang kita gunakan di Malaysia ni lebih kepada sumber air tawar. Dan sumber air tawar ni di muka bumi kita ni daripada 70% air, hanya 3% saja adalah sumber air tawar yang kita boleh guna, yang kita boleh minum sehari-hari. Itulah sumber air tawar kita, iaitu yang datangnya daripada sungai, daripada tasik ataupun empangan dan juga air daripada bawah tanah. Nanti kita belajar macam mana datangnya air tersebut selepas ini. Okey, jadi untuk hari ini juga murid akan pelajari berkaitan dengan punca kenapa berlaku krisis air di Malaysia. Okey, mungkin kita banyak dengar air dicatu, air kotor. Kenapa berlaku krisis air tersebut? Dan kita nak belajar juga kesan-kesan di atas krisis air Malaysia tu. Apa kesannya kepada kita manusia dan rakyat di Malaysia ni. Dan akhirnya kita nak cadangkan langkah-langkah bagi mengatasi kesan krisis air di Malaysia. Jadi pada hari ini, so murid-murid ini akan belajar ke empat perkara berkaitan dengan jenis sumber air, berkaitan dengan kesan krisis, langkah-langkah untuk mengatasinya, Syafiqah. Baiklah cikgu. Dan cikgu tentunya kan ada yang tertanya-tanya juga sebab saya telah meminum air mineral dan juga air minuman kan cikgu. Dari segi orang kata nak peroleh sebab sumber air di Malaysia sangat kita kaya dengannya kan. Tapi dari segi nak memperoleh, kenapa kadang-kadang kita tengok air mineral ni susah sikit nak dapat berbanding air minuman kan cikgu? Sebenarnya Syafiqah, air bawah tanah kita ni masih banyak tetapi hanya 3% saja yang digunakan sekarang. Kita tidak meneroka air bawah tanah dengan giat tau. Sebab kita ada banyak sungai. Kita ada lebih kurang berapa ratus lembangan air sungai menjadi sumber air kita pada hari ini. Okey, tapi kita tak meneroka air bawah tanah sebab kita rasa kita dah cukup dengan air permukaan. Yang saya tahu air bawah tanah macam kolam air panas cikgu. Kolam air panas. Ya, suka untuk bermandi-mandian. Baiklah, cikgu kita berehat sebentar ya. Dan kembali selepas ini untuk tajuk kita sumber air di Didik TV KPM.
KPM. Hai murid-murid, jom masuk ke kelas kita. Pada hari ini, mata pelajaran kita Geografi dan tajuk kita pada hari ini adalah sumber air. Baiklah semua, kita pun telah mengenali jenis-jenis sumber air di Malaysia. Tetapi kali ini, apakah contohnya dan juga krisis sumber air yang kita hadapi pada masa kini? Dan saya persilakan Cikgu Afizah untuk terangkan. Silakan Cikgu. Terima kasih Vika. Sebelum tu saya nak murid-murid kita pada pagi ni saksikan dahulu video berkaitan dengan sumber air yang ada di Malaysia. Kita saksikan dulu. Jom. Wah, Cikgu Afizah, banyak sebenarnya sumber air yang boleh kita peroleh dari sungai, dari tasik kan Cikgu? Okey, itu yang saya nak kita tengok video tersebut dan kita nak bangkitkan persoalan kepada murid-murid kita pagi ni. Daripada mana agaknya datangnya sumber air yang banyak tadi? Air terjun, air yang bersih, putih. Macam nak mandi kan dekat situ. Betul, kan? seronok. Itu salah satu tempat di negeri Kelantan sebenarnya. Okey. Cuba kita tanya murid-murid kita kan. Daripada siapa nak mana cuba datangnya sumber air yang banyak tu? Ada siapa nak cuba? Sila angkat tangan. Mudah saja. Okey. Yvonne. Okey Yvonne, daripada mana sumber air tersebut Yvonne? Air terjun tu datang daripada hujan. Daripada hujan. Hujan. Okey. Itu je, daripada hujan. Okey. Ya. So jawapan Yvonne, air yang turun tadi daripada air sungai, air terjun tu datangnya daripada sumber air hujan. Okey. Cuba Wah. kalau gitu kita lihat proses sekitaran air tu. Macam mana berlakunya penurunan air hujan dan akhirnya membawa air tu lalu ke sungai dan terus masuk ke laut. Maksudnya betul lah jawapan Yvonne tadi ya betul. Cikgu? Memang datangnya daripada air hujan. Sebab Okey. kita menerima hujan yang banyak sepanjang tahun kan. Kadang-kadang seminggu tu ada banyak hujan yang turun. 2-3 hari Cikgu. hujan je kan. Okey. Cikgu nak minta tolong Syafiqah untuk cuba siram pokok tersebut. Okey, kita ibaratnya buat siraman tu adalah air hujan. Okey, di atas simulasi pokok. ya Cikgu? Okey, ya. Baiklah. So pokok-pokok tu kita ibaratkan sebagai hutan. Okey. Kalau Syafiqah tengok dan murid-murid pada pagi ni, air itu akan turun sebagai hujan dan meresap ke dalam Tanah Cikgu? kan. Dan sebahagiannya dia akan masuk dalam aliran sungai. Oh, yang ini ya Cikgu? Ya, okey. So dia daripada bagi sini. tanah tinggi, sebab hujan akan turun di kawasan tanah tinggi, terutama di kawasan yang penuh dengan pokok-pokok hutan sebagai kawasan tadahan hujan. Sebab itulah air di kawasan hulu, di kawasan tanah tinggi, air dia bersih seperti air yang kita tengok dalam video tadi. Okey. Air terjun. Tapi sampai di permukaan, air dia dah bertukar warna kan, sebab bila dah ada masuk pertempatan, dah ada manusia, dia dah bertukar warna. Tapi asalnya air yang kita terima tu adalah air yang bersih. So hujan yang turun, kalau kita tengok slide, daripada atas ni tanah tinggi macam Syafiqah siram tadi kan, di kawasan hutan. So separuh air akan turun ke bawah tanah di sini. Itulah yang menjadi sumber air bawah air tanah. bawah tanah. Yang kita minum air mineral tadi. Kan? Yelah. Dan sebahagiannya akan mengalir ke permukaan. Yang dia akan turun mengikut alur sungai ataupun tasik. Itulah sebenarnya proses kitaran tu akan berulang. Berlaku sejatan, berkumpul di awan, kemudian turun balik sebagai hujan dan berulang-ulanglah kitaran tersebut. Itulah sebenarnya sumber air yang kita perolehi. Tentulah bila kita dengar tentang bilangan ataupun peratus sumber air di dunia ini tak berkurangan sebab dia menjadi kitaran ya Cikgu? Satu kitaran, dia satu proses. Baiklah Cikgu. Seterusnya. So, kita nak teruskan, kita ada berapa lembangan sungai kat Malaysia ni? Kita ada banyak lembangan sungai, hampir 150 lembangan sungai
di Malaysia yang membekalkan sumber air yang kita gunakan sehari-hari dan hampir 5,000 bilion meter padu air bawah tanah yang kita belum teroka sebenarnya. Yang air masuk bawah tanah tadi tu yang meresap lagi. yang kita masih belum teroka sebab kita mewah dengan sumber air permukaan. Okey. Sepika, kita nak tanya pula murid-murid kita, dia dah tengok video, mereka dah tengok video. Sekarang ni mereka kena jelaskan apakah jenis-jenis sumber air yang ada kat Malaysia. Okey? Okey. Cikgu nak dapatkan siapa yang boleh jawab untuk soalan ini. Silakan. Cikgu, Dayang dah angkat tangan. Okey. Cuba Dayang. Baiklah. Jenis-jenis sumber air ada dua. Antaranya ialah air permukaan dan air bawah tanah. Air permukaan ialah air yang didapati di permukaan daratan. Okey. Jadi bila hujan turun, air di permukaan bumi akan melalui dua proses hidrologi seperti intersepsi dan infiltrasi. Okey. Air bawah tanah pula maksud air yang tersimpan dalam lapisan bawah tanah. Okey. Jadi seperti yang Cik Hafizah dah kata tadi, air bawah tanah hanya digunakan sebanyak 3% sahaja. Wah. Ya. Kejap Dayang. Tadi ada dua proses dia melalui tu. Apa nama dia? Lagi sekali. Apa proses tu tadi Dayang? Intersepsi Intersepsi. Dan lagi satu? dan infiltrasi. Infiltrasi. Penyerapan dan larian di air permukaan. Okey, cikgu. Okey. So itu betul jawapan daripada Dayang tadi. Tanya Dayang. So kita ada beza antara air permukaan seperti air sungai dan air daripada bawah tanah yang kita biasa nampak tu perigi. Telaga kan. Ya. Syafika pernah tengok? Pernah Benar, jumpa kan? cikgu. Dalam Okey. sangat. Ini cara kita nak dapatkan air daripada bawah tanah. Jadi tanya Dayang, jawapan dia dapat bezakan antara sumber air permukaan dan juga sumber air bawah tanah. Okey, cikgu. Okey. Baiklah cikgu, ada tak kita nak tanya murid-murid yang Itulah lain? nak tanya. Walaupun kita kaya dengan sumber air kat Malaysia ni, tapi kenapa masih lagi berlaku krisis air di Malaysia? So kita nak bangkitkan persoalan ni kepada murid-murid kita yang bijak pandai pagi ini. Kenapa walaupun kita mewah dengan sumber air, tapi krisis air tetap juga berlaku dekat Malaysia ni. Yeah. Kalau cikgu nak tunjukkan beberapa keping gambar, kalau Syafika dan murid-murid boleh lihat sungai yang penuh dengan sampah, kemudian kita sungai penuh sampah, air yang hitam dekat sungai tu, kenapa masih berlaku perkara-perkara tersebut? Jadi kita nak tahu apakah punca krisis air di Malaysia yang cikgu dah asingkan. Dah ada lebih kurang 6 punca kat sini, tapi kita nak minta pelajar jelaskan punca-punca tersebut. Pertama berkaitan dengan penebangan hutan, fenomena cuaca, pembuangan sampah dan sebagainya. Kalau cikgu paparkan gambar ini, mungkin murid boleh terangkan apakah punca krisis air berdasarkan gambar yang telah dipaparkan ini. Siapa nak cuba? Kata kunci ada kat situ. Ada ayat yang memberi gambaran sedikit. Siapa nak cuba? Siapa nak jelaskan? Boleh angkat berkaitan tangan. dengan aktiviti dalam foto ini. Okey, Umur nak try. Nak cuba Umur. Punca krisis air di atas adalah kerana penggunaan baja kimia dan racun serangga secara berlebihan. Jika racun kimia tidak dilupuskan dengan baik, dia akan menyerap ke dalam tanah, seterusnya mengalir ke punca air seperti sungai, laut dan lain-lain. Okey. Maknanya Syafika, penggunaan, terima kasih Dayang atas jawapan tersebut. Penggunaan racun ni walaupun kita nampak disembur dekat tanaman kita, yang ni di kawasan sawah padi. Tetapi semburan tersebut akhirnya akan meresap juga ke dalam tanah. Yang kita nampak tadi, dalam tanah pun ada sumber air kan. Jadi mencemarkan juga sumber air kita di dalam tanah. Nampak tak dia punya kolerasi antara perbuatan di atas dengan apa yang berlaku di bawah tanah. Betul, cikgu. Jadi mengancam juga air bersih kita di bawah tanah. Okey, kalau kita lihat gambar ni pula, cuba antara murid kita pagi ni jelaskan apakah kaitannya foto berikut dengan krisis air di Malaysia. Okey, siapa nak cuba seterusnya? Ada nak cuba? Okey, Yvonne juga. Okey, cuba Yvonne. Krisis air terdapat di foto tadi adalah disebabkan oleh penebangan hutan. Okey. Kalau hutan ditebang dan kawasan tak ada hujan pun telah
dicemarkan. Okey. Apa yang berlaku pada air, sumber air kita? Air juga akan dicemarkan kerana tak ada hutan. Okey. Okey. Okey, terima kasih Yvonne atas cubaan menjawab persoalan tadi berkaitan dengan foto. Kalau Syafiqah tengok foto ni, kita punya kawasan tanah tinggi tu dah terang, dah tak ada pokok-pokok. Syafiqah bayangkan kalau pokok-pokok tu tak ada tadi. Jadi dia akan terus ke tanah. Air hujan turun terus ke permukaan tanah. Tanah, betul? Jadi air tanah tu akan dibawa masuk ke dalam sungai. So air sungai kita berwarna apa nanti? Kan? Macam-macam. Dia Jadi akan, itulah apabila kita tebang pokok-pokok ni kosong, tak ada air, tak ada pokok langsung di permukaan bumi, maknanya tanah terdedah kepada air hujan. Dan bila air hujan turun, dia menghakis tanah-tanah tu dan membawa sekali mendapan tu masuk dalam sungai. Itulah air sungai kita yang kita guna tu. Yang berwarna coklat seperti teh tarik kan. Betul. Itulah kesannya daripada penebangan pokok-pokok ataupun dah terang di atas ni. Sebab pentingnya hutan ni sebagai kawasan tadahan air hujan. Betul cikgu, Itu peranan peranan pokok dia. sangat penting juga dalam sumber air ni. Cikgu, kita masih belum mendengarkan suara Balkis, cikgu. Ada tak yang kita nak tanya dia? Okey, Balkis, Balkis nak cuba? Okey, cuba tengok kat sini Balkis. Okey, apakah kaitan foto ini dengan krisis air di Malaysia? Foto tersebut berkaitan dengan pembuangan sampah. Pembuangan sampah ni akan menyebabkan air di sungai tercemar dan kualiti air kita akan kotor dan air yang kita minum akan menjadi air yang kotor. Okey, terima kasih Balkis. Betul jawapan Balkis. Walaupun tadi dia macam malu-malu nak jawab kan. Okey. Betul jawapan Balkis. Jadi sungai kita dah beritahu tadi sebab kita ada lebih kurang berapa ratus lembangan sungai yang menjadi sumber air kita. Bayangkan kalau tercemar dengan sampah ataupun sisa-sisa pepejal ni yang dibuang oleh siapa lagi kalau bukan kita rakyat Malaysia juga kan. Dibuang ke dalam sungai yang hujungnya sungai tu air tu menjadi sumber kita semula. Maknanya kita buat, kita dapat kesannya juga. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia sebaik-baiknya elakkanlah pembuangan sisa-sisa seperti ini ke dalam sungai sebab sumber air sungai itu adalah sumber bekalan kita sehari-hari. Betul cikgu. Bila dah tercemar tak bolehlah minum cikgu. Ya, betul. Membazir di situ. Okey, baiklah cikgu, bagaimana dengan jawapan Yvonne, Balkis dan juga Umu tadi? Semua bagus. Penjelasan mereka tepat ataupun kita boleh terima berkaitan dengan foto-foto tersebut dan mereka berfikir tu. Kita bagi foto dia fikir apa jawapan yang berkaitan dengan foto tersebut. So, jadi tahniah kepada murid-murid cikgu Yvonne, Balkis, Dayang dan juga Umu. Okey, maksudnya kat sini ada 3 punca krisis air ya cikgu? Sebenarnya ada 6 tadi Syafiqah, tapi kita 6. jelaskan berkaitan dengan 3 foto ni tadi. Okey. Yang pertama tadi yang kawasan tadahan pokok ditebang, kemudian pencemaran air sungai oleh sisa-sisa pepejal. Okey. Dan lagi satu kita ada apa tadi? Permintaan tinggi industri. Permintaan industri yang tinggi. Penggunaan racun serangga dalam bidang pertanian. Ya cikgu. Dan satu lagi, kenapa air kita semakin berlaku banyak krisis sekarang ni? Sebab jumlah penduduk di Malaysia dah makin meningkat. Syafiqah tahu tak berapa jumlah penduduk Malaysia kita pada tahun ni? Wah cikgu, saya tak pasti tapi saya rasa lebih daripada 2 juta. 33 juta. 33 cikgu. Jawapan ada yang wahyu kedua datang dari atas. Tiba-tiba betul kan? Ya. Okey, jumlah penduduk kita sekarang dah menghampiri lebih kurang 32.7 juta pada tahun ini. Jadi setiap tahun jumlah penduduk akan meningkat. Bila jumlah meningkat, permintaan terhadap air kita juga akan meningkat. Jadi bilangan penduduk tu sangat penting untuk menentukan sumber air juga. Okey, cikgu, jom kita berehat sebentar, minum air sekejap ya. Dan kita akan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baiklah murid-murid semua, jom masuk ke kelas. Hari ini mata pelajaran kita Geografi dan tajuk kita sumber air. Dan kali ini, segmen ini kita akan beri fokus kepada langkah untuk mengurangkan krisis sumber air. Dan kita ada Cikgu Afizah di studio untuk menerangkan langkah-langkah tersebut. Silakan Cikgu. Tapi sebelum tu Syafiqah, Ya. sebelum kita nak tengok langkah-langkah yang kita nak dengar idea daripada murid-murid kita pagi ini, apakah langkah untuk mengatasinya, kita kena tahu kesan-kesan daripada punca-punca yang mereka dah pelajari tadi. Punca pembuangan sisa ke dalam sungai, punca penebangan pokok di hutan, penggunaan racun. So, apakah kesannya kepada sumber sumber air kita pada hari ini? Jadi, kita nak tahu juga berkaitan dengan gambar tadi, pembuangan sisa, apakah kesan kepada sumber air kita sekiranya kejadian ini terus berlaku? Apakah kesan tersebut murid-murid kita dalam talian? Okey. Cikgu dah senaraikan beberapa, cuma kita perlukan penjelasan yang lebih lanjut supaya mereka berfikir apakah kesannya yang berlaku terhadap bekalan air kita. Kesan ke atas tanah tadi, kesan kepada flora dan juga fauna, serta kepada diri kita juga sendiri. Apa kesannya? Mungkin kita boleh dengar suara daripada sebenarnya tadi Balkis yang segan awal tadi, dia telah angkat tangan Cikgu. Oh, Balkis nak cuba. Okey, Balkis. Apa kesan dia, Balkis? Balkis nak terangkan yang mana satu, Balkis? Saya nak terangkan pasal kepupusan flora dan fauna. Okey. So, macam mana kesannya? Pencemaran air akan mengakibatkan flora dan fauna pupus dan mati. Disebabkan pencemaran air ini, flora dan fauna mati, ekosistem tak akan seimbang. Okey. Dan dia akan mengancam kehidupan manusia. Okey, okey. Maknanya kepupusan terutamanya kalau kita berkaitan dengan sumber air ni. Terima kasih Balkis atas jawapan tadi. Balkis memilih kesannya berlaku kepupusan kepada flora dan fauna. Kalau kita lihat pencemaran air sungai tadi yang penuh dengan sisa-sisa pepejal, Syafiqah rasa boleh hidup tak ikan-ikan yang berada dekat bawah dalam air tu? Tak boleh Cikgu, kerana nak bernafas pun susah. Betul, kan? tak boleh bernafas. Sisa-sisa pepejal penuh atas kawasan tersebut. Jadi contoh dia macam ni lah, ikan-ikan mati. Air pun menjadi toksik Cikgu. Air toksik, pembuangan sisa-sisa daripada mana? Daripada kilang industri, masuk terus ke dalam sungai. Kesannya pada hidupan, siapa yang makan ikan ni? Kan kita juga sumber-sumber ikan tu kita juga membeli ikan air tawar. Betul. Ikan haruan, ikan keli, ikan-ikan tu kalau kita masak gulai, masak lemak kan sedap kan. Betul Cikgu. Tapi habis mati disebabkan sisa-sisa toksik, sisa-sisa pepejal yang masuk ke dalam sungai. Maknanya kita memang tak boleh nak elak jika kita tak kawal benda tu. Kalau lihat gambar yang kedua, itu kesan ke atas tanah. Cuba kita dengar penjelasan daripada murid kita. Mungkin okey, Yvonne. Silakan Yvonne. Tanah akan menjadi kering kerana dia tidak ada air dan tekstur tanah akan diubah. Okey. Masalah ini akan memberi kesan terhadap kegiatan pertanian untuk semua orang. Seperti penanaman padi, dan ini akan menjejaskan bekalan makanan dalam negara kita. Bagus Yvonne. Okey. Kita lihat gambar tu Syafiqah. Gambar tu sebenarnya di kawasan sawah padi. Di negeri beberapa negeri di Malaysia ni ketika berlakunya musim kemarau yang panjang. Ya, nampak macam kawasan gurun pula. Kan? Tanahnya merekah. Kering, tandus. Maknanya kurang air. Sedangkan padi kita perlukan banyak air. Betul. Jika berlaku fenomena cuaca seperti kemarau, jadi bekalan air tu dah kurang. Jadi tanah tandus. Bila tanah tandus, padi tak menjadi. Tak menjadi. Jadi bekalan makanan tu kita kurang pula juga. kurang. Itu nanti akan naiklah harga dan sebagainya kan. Disebabkan fenomena cuaca. Keadaan tu proses semula jadi yang kita tak boleh elak. Itu antara krisis yang berlaku di Malaysia. Ya, Cikgu. Okey. So kita dah tengok krisis-krisis tersebut. Mungkin dah ada di Balkis dah sudah, Yvonne dah sudah. Dayang ada nak sentuh lagi tak? Mungkin Dayang terfikir kesan-kesan lain Dayang. Ada tak kesan lain? Selain daripada kemarau tadi dan juga
kepupusan hidupan akuatik dalam sungai? Silakan Dayang. Kesan krisis air juga boleh menyebabkan kekurangan bekalan air bersih. Bekalan air bersih terpaksa dicatu apabila berlakulah krisis ini. Kekurangan bekalan air juga akan menyukarkan kegiatan harian penduduk dan mengganggu sektor perindustrian. Okey. Kekurangan sumber bekalan air bersih. Okey, ada kalanya kan kita terpaksa ada tempat-tempat tertentu terpaksa mencatu bekalan air sebab kita kekurangan bekalan, terpaksa catu. Jadi mendatangkan masalah kepada penduduk setempat sebab air ni keperluan harian kita kan Syafiqah, kan? Betul cikgu. Basuh, memasak dan sebagainya lah, jadi perlukan air. Ini kan pula industri kita, kilang-kilang memerlukan banyak bekalan air untuk menjalankan dia orang punya proses perkilangan dan sebagainya. Ya, betul, cikgu. Jadi air itu sangat-sangat penting. Bayangkan kalau bekalan air bersih tu tak ada. Betul. Daripada Kalau mana air tak kita dapat bersih sumber? pula kan cikgu, kita akan minum air yang kurang berkhasiat dan tidak bersih dan orang kata kita punya kesihatan juga yang terancam. Itu salah satu kesan juga Syafiqah. Bagus Syafiqah memberi contoh dari segi kesihatan kita, meminum bekalan air yang tidak bersih. Betul cikgu. Kita ada penyakit-penyakit bawaan air ni sebenarnya, seperti penyakit taun, kencing tikus dan sebagainya. Berkait banyak tu cikgu. Dan kali ini pula langkah-langkah nak menangani ni macam mana cikgu? Okey, bila kita ada kesan seperti ini, tentulah kita akan fikirkan apakah langkah yang sesuai untuk kita tangani isu krisis air ini. Okey, jadi kita nak minta pelajar kita fikirkan, murid-murid kita fikirkan. Cikgu dah senaraikan langkah-langkah tersebut. Pada pandangan cikgu, kita perlukan pemeliharaan dan pemeliharaan kawasan hutan tadi. Kita jangan tebang pokok tersebut. So bagaimana kita nak pelihara pokok tersebut? Kita wujudkan undang-undang. Kita buat rawatan air kumbahan. Kita teroka air bawah tanah dan kita buatkan kempen. Tetapi kita nak minta penjelasan daripada pelajar-pelajar ni, bagaimanakah langkah-langkah ini boleh membantu mengurangkan krisis air di Malaysia. Okey, murid-murid dalam talian boleh angkat tangan. Cuba yang pertama. Kita nak perlukan wakil seorang je untuk jawab ni. Okey, silakan. Okey, Balkis. Hutan dekat kawasan tinggi dia penting untuk kawasan tadan hujan. Kerana di situlah air kawasan tadan hujan akan membekalkan air yang bersih dan selamat. Okey. Jadi kita perlu jaga kawasan tadahan hujan tu. Macam mana cara penjagaan kita untuk elakkan kawasan tadahan hujan kita tidak terancam tu, Balkis? Apa yang perlu kita lakukan? Manusia janganlah tebang pokok. Jangan tebang pokok lah. Okey, betul. Kita tak boleh tebang pokok sesuka hati di kawasan hutan. Jadi cara bagaimana kita nak elakkan penebangan yang tidak terkawal ni, itu yang kita wujudkan hutan simpan. Okey, kita wujudkan juga taman negara yang diwartakan oleh kerajaan kita. Kita ada banyak taman negara kat Malaysia, hutan simpan kekal, bertujuan untuk memastikan bekalan air kita sentiasa bersih. Bersih, ya cikgu. Dan contoh lain untuk mengurangkan krisis air ada tertera di sini juga ya cikgu. Okey, kita akan berehat sebentar cikgu dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih lagi menonton rancangan menengah rendah di Didik TV KPM bagi mata pelajaran geografi dan tajuk kita sumber air. Dan hari ini kita bersama Cikgu Afiza untuk mengajar kita. Kali ini dah sampai ni waktu ni untuk bertanya soalan kan Cikgu, kuis sedikit untuk murid-murid kita dalam talian dan juga anda di rumah. Iaitu berkaitan dengan sumber air. Faham ke tak ni? Bersedia ya? Jom cikgu. Okey, kita tengok soalan objektif yang pertama. Mungkin siapa nak jawab? Balkis, Umu, Dayang dan Yvonne. Yang pertama ni. Siapa dulu? Soalan 1. Angkat tangan.
Okey, Yvonne bacakan soalan dan terus kepada jawapan Yvonne. Apakah faktor yang menyebabkan sumber air dari sungai dapat membekalkan air sepanjang tahun? Dasar sungai yang dalam. Dasar sungai yang dalam. Mungkin ada rakan lain, ada jawapan yang lain? Ada tak yang setuju dengan Yvonne atau ada jawapan lain? Siapa nak cuba? Okey. Ada siapa nak cuba jawapan lain? Dayang? Kalau Umur? setuju dengan jawapan Yvonne, Umur? boleh angguk. Umur. Umur apa jawapan umur? Setuju. Okey. Jadi cikgu. apakah faktor yang menyebabkan sumber air dari sungai dapat membekalkan air sepanjang tahun? Jawapan yang sebenarnya yang lebih tepat, sebenarnya jawapan Yvonne tu boleh diterima, tapi ada yang lebih tepat iaitu hujan lebat sepanjang tahun sebab iklim kita kan iklim khatulistiwa. Ya. Jadi menerima hujan melebihi 2,600 mm setahun. Jadi hujan lebat tu menyebabkan kita ada bekalan air yang diterima sepanjang tahun. Okey, cikgu, yang kedua siapa nak cuba ni? Okey, yang kedua umur. Okey, baca soalan dulu Antara berikut, yang manakah merupakan kesan krisis air terhadap alam sekitar? C. Kepupusan hidupan akuatik. Bagus umur. Silap Dayang kan. Okey, umur bagus jawapan tersebut. Jawapan untuk itu adalah kepupusan hidupan akuatik. Sebenarnya tu semua kesan, Ika. Cuma bezanya kita nak krisis tu terhadap alam sekitar. So alam sekitar berkaitan dengan hidupan akuatik kita lah, ancaman kepada hidupan akuatik. Okey. Jadi jawapannya C. Baiklah, Betul. cikgu. Okey, kita teruskan jawapan soalan ketiga. Okey. Siapakah kali ini? Okey, Barkis. Silakan. Apakah peranan agensi berikut? C. Menyelenggara sistem rawatan air kumbahan. Betul, Barkis. Ni ada yang keliru lagi ni, Indah Water punya peranan ni. Indah Water kan? Dialah satu-satunya agensi yang merawat air kumbahan dari rumah kita lah kan. Okey. Kalau tak air kita tak dirawat, dia akan masuk terus ke dalam sungai. Okey. Jadi betul jawapan tersebut, itulah peranan Indah Water. Okey, seterusnya cikgu, nombor 4. Kita soalan yang keempat. Siapa yang belum Siapa jawab? nak cuba? Okey, silakan. Dayang. Antara berikut, yang manakah merupakan penyakit bawaan air? A. Taun. Bagus, Dayang. Okey, jawapannya adalah taun. Penyakit bawaan air. Ya, daripada bekalan air yang tidak bersih. Okey. Soalan yang seterusnya, yang kelima. Yang kelima. Siapa nak jawab lagi sekali? Semua dah jawab kan? Yvonne mungkin? Yvonne nak cuba? Silakan Yvonne. Apakah cara paling berkesan untuk menyedarkan masyarakat setempat tentang kepentingan menjaga kebersihan sungai? D. Kempen dan pendidikan alam sekitar. Ya, kalau kita nak bagi kesedaran kepada masyarakat, kita buat kempen. Cintai sungai kita, hargai sungai kita, jangan buang sampah merata-rata. Kita buat kempen tersebut dan kita beri pendidikan alam sekitar untuk menyedarkan masyarakat kita bahawa pentingnya sungai dalam kehidupan harian kita. Tanya kepada semua murid yang berjaya menjawab soalan objektif tadi, kecuali soalan 1. Tapi kita ada satu soalan esei. Kita nak dia jawab secara lisan. Okey. Pada pendapat anda, apakah langkah yang perlu diambil bagi mengatasi masalah pencemaran air sungai yang menjadi sumber bekalan air negara? Okey, ada siapa nak jawab ni? Kita perlukan seorang wakil. Soalan saya. Okey, Dayang, cuba Dayang. Pada pendapat saya, langkah yang perlu kita ambil bagi mengatasi masalah pencemaran air sungai yang menjadi sumber bekalan air sungai negara ialah penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang perlu dilaksanakan untuk mengurangkan kesan krisis air. Sebagai contoh, penguatkuasaan undang-undang yang menyebabkan krisis air adalah Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air dan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Selain itu, kita perlu menganjurkan kempen kesedaran terhadap alam sekitar. Pelbagai pihak seperti kerajaan, badan pekerjaan dan media massa perlu melakukan kempen agar dapat memupuk rasa sayang terhadap sumber air kita.
Wah, respon yang sangat terperinci bagus tu. Dayang. Di atas jawapan tersebut, dia memberi 2 langkah. Pertama langkah ialah mengkuatkuasakan undang-undang. So kita ada banyak akta-akta yang kita nak kawal aktiviti-aktiviti pencemaran air itu untuk mengelakkan kilang-kilang membuang sisa toksik dan sebagainya. Ya. So, jadi jangan kita langgari akta-akta tersebut. Setuju. Dan seterusnya kita ada langkah kedua iaitu kempen ataupun pendidikan kesedaran kepada masyarakat mestilah setempat. wawarkan, kan, Itulah cikgu? yang paling penting, kita kena dedahkan ataupun sedarkan masyarakat kita, terutamanya murid-murid ni Betul, yang cikgu. masih muda-muda ni, supaya mereka lah pewaris khazanah alam kita. Betul, cikgu, sebenarnya pada setuju. masa akan datang. Dan sekarang ini pula cikgu boleh tak beri sedikit rumusan ringkas untuk kelas kita pada hari ini, cikgu? Silakan. Okey Syafiqah, jadi hari ini kita dah belajar berkaitan dengan sumber air di Malaysia. Jadi murid-murid pada hari ini telah pun mengetahui apakah punca berlakunya krisis air, kemudian dah belajar apakah kesannya kepada masyarakat, kesannya kepada alam sekitar, dan seterusnya mereka dah mencadangkan langkah-langkah untuk mengatasi kesan-kesan krisis air yang berlaku di Malaysia. Jadi rumusan kat sini cikgu boleh beritahu bahawa kita sebagai rakyat Malaysia perlulah menghargai sumber air kita yang kita dapat mewah di Malaysia ini. Jaga supaya air tu yang kita terima tu sentiasa bersih dan kita tak ketandusan air. Betul, setuju sangat cikgu. Dan kali ini bagi jawapan-jawapan yang telah diberi oleh murid-murid kita dalam talian, boleh tak cikgu memberi sedikit penilaian prestasi mereka, cikgu? Ubu, Balkis, Dayang dan juga Yvonne yang telah mempelajari berkaitan sumber air dan mereka telah menjawab beberapa persoalan berkaitan dengan punca, kesan dan juga langkah-langkah, dan cikgu nak bagi penilaian prestasi pada mereka dan cikgu letakkan mereka di tahap yang sangat baik. Baiklah cikgu, di manakah bagi mereka yang mahu membuat sedikit orang kata latihan, di manakah mereka boleh membuat rujukan? Okey, kepada murid-murid di luar sana, jika ingin mengetahui lebih lanjut ataupun ingin mengukuhkan lagi pemahaman berkaitan dengan sumber air yang kita pelajari hari ini, kita boleh dapatkan sumber tersebut dalam portal The5 KPM. Okey cikgu, terbaik. Terima kasih Cikgu Hafizah kerana mengajar kita pada hari ini, dan tidak lupa juga kepada cikgu kita jurubahasa isyarat Cikgu Aida kerana bersama kita pada hari ini. Kepada anda semua setia menonton Didik TV ya, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.